السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتين الفجر. Tidak pernah dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat berkaitan salat sunat sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang 2 rakaat fajar. Riwayat Bukhari. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, pagi ini kita sambung 172 kah? Saya terlupa tanda bulan lepas. 27 hari bulan. Okey. Kalau macam tu kita sambung 169 bawah. 5 akibat buruk daripada kekenyangan. Makalah ini diambil daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Yaitu kata Yahya bin Mu'az, sesiapa yang banyak kenyangnya, maka banyaklah dagingnya. Maksudnya gemuk. Sesiapa yang banyak dagingnya, maka besarlah syahwatnya. Sesiapa yang besar syahwatnya, maka banyak dosanya. Sesiapa yang banyak dosanya, maka keras hatinya. Dan sesiapa yang keras hatinya, maka dia tenggelam dalam berbagai bahaya dunia dan perhiasannya. Keterangan. Sesiapa yang banyak kenyangnya, maka banyak dagingnya, berbeza dengan orang yang banyak makan sebab ketajaman zikir. Hal ini tidak akan membahayakan, kerana kebanyakan para wali tarikatnya adalah banyak makan, kerana cepat tercernanya makanan tersebut panasnya bekas zikir. Sesungguhnya bekas zikir itu laksana api.
berbeza dengan bekas syahwat. Berbeza dengan bekas selawat kepada Nabi, kerana bekasnya adalah kesejukan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Yang dimaksudkan banyak makan di sini adalah makan mengikut hawa nafsu. Dalah dia makan banyak, lepas tu banyak tidur. Adapun orang-orang yang banyak tarikat ataupun orang-orang sufi, dia orang ni walaupun dia banyak makan, tapi tengoklah kalau malam, kan? Dia tidur contoh pukul 11, sekali lagi pukul 3 dia bangun dah. Lepas tu sampailah masuk waktu subuh. Lepas subuh pun mereka zikir ataupun menelaah kitab sampailah waktu duha. Yang orang banyak makan yang dimaksudkan di sini, tahajudnya entah ke mana, solat sunatnya entah ke mana, duhanya hanyut entah ke mana. Maka makanan yang dia makan tersebut hanya terbahagi kepada dua. Pertama, menggemukkan. Yang kedua, yang hampah, buang pagi-pagi. Itu je. Adapun orang-orang yang banyak tarikat, yang banyak zikir mereka, ulama mengatakan orang yang banyak zikir ni, badan dia jadi panas. Bila badan dia panas, maka makanan yang dalam badan dia cepat tercerna. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. Jadi, kalau makan dengan sebab lapar, berbeza dengan makan dengan sebab hawa nafsu. Kira makan je, kan? Walaupun dia masih kenyang, tapi dia makan. Berbeza dengan orang yang banyak zikir. Saya bagi contoh begini tuan-tuan. Kenapa orang yang bawa lori, orang yang bawa lori itu dia bawa bekas air tu satu macam baldi, macam cerek tu. Sebab orang yang bawa lori ni cepat lapar. Tak percaya tuan-tuan tanyalah mereka. Kita duduk je kat rumah, sak pi dapur makan, sak pi dapur makan. Ibadah hanyut entah ke mana. Okey, orang yang bawa lori tu, dia punya hentakan lori tu, dia cepat lapar dan cepat dahaga. Sebab itu kalau kita tengok bahawa kebanyakanlah yang bawa lori, yang bawa bas, saiz dia macam saya, PJK, perut jauh ke depan. Pasal banyak makan. Adapun orang-orang yang tasawuf, orang-orang yang sufi, mana ada kita tengok dia gemuk. Sebab makanan tersebut dia tak dan jadi daging. Disebabkan kerana kepanasan zikir mereka. Orang yang banyak dagingnya, maka besar syahwatnya. Sedangkan yang dapat memadamkan syahwat adalah lapar. Sebab itu di antara sejarah nafsu yang ada pada diri kita masing-masing ni, sebelum adanya keparduan puasa di bulan Ramadan, maka nafsu syahwat kita tu, nafsu kita masing-masing ni nak diuji. Siapakah nafsu itu? Allah tanya dia, man anta? Engkau siapa? Kata Allah. Apa nafsu jawab tuan-tuan? Dia kata ana, anta. Kalau Piramli kata ente, ana. Akhirnya tuan-tuan, Allah ambil nafsu, dia rendam di dalam neraka. Ada mengatakan 100 tahun. Kemudian diangkat. Tanya, jawapan yang sama. Ambil lagi, letak dalam neraka. Angkat, jawapan yang sama. Kali ketiga, barulah Allah letakkan neraka, nafsu tersebut
di sebuah neraka. Nama neraka itu adalah neraka Ju'. Letak kat situ, kemudian 100 tahun angkat. Baru tanya dia, engkau siapa? Dia kata, aku adalah nafsu, engkau adalah Tuhan aku. Sebab itu tuan-tuan jangan pelik nah. Saya risau juga. Cuma kerisauan itu agak lega sedikit sebab mungkin ramai yang pergi surau. Kita akan melihat tahun ni insya-Allah kalau tak ada perubahan, tahun ni mungkin kita akan dibenarkan bertarawih. Jadi saya risau kalau bertarawih dengan suasana jarak 1 meter lah ni, risau tak muat. Sebab orang yang tak datang subuh, tak datang Jumaat, tak datang solat fardu, berkemungkinan besar mereka untuk solat tarawih datang. Di antara asbabnya adalah kesan daripada lapar. Kita ni bila lapar, kurang memikirkan hawa nafsu, banyak memikirkan perkara-perkara yang sensitif. Hati kita kalau di bulan Ramadan mudah tersentuh. Nampak orang susah, cepat kita rasa simpati. Kan? Cepat nafsu kita ni kalau di bulan Ramadan ni, dia cepat tersentuh. Ditambahkan pula dengan 2 sebab. Sebab yang pertama, nafsu, sebab yang pertama, jin atau syaitan atau yang menggoda manusia ni telah dirantai oleh Allah. Sempena dengan menghormati bulan Ramadan. Yang kedua, bahawa di dalam diri kita ni ada nama atau tapak di dalam diri kita masing-masing, ada tapak jin. Nama dia apa? Khannas. Tuan-tuan boleh kita rujuk sama ketika ulama mentafsirkan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas itu mengikut riwayat dalam tafsir Al-Ihsan kah? Mengatakan bahawa Al-Khannas itu merujuk kepada salah seorang anak daripada iblis. Adapun Rasulullah, dia dah buang. Tempat tapak tu dah dibuang 2 kali. Satu ketika dalam pemeliharaan Halimatus Sa'diyah. Kali kedua adalah waktu Nabi di Isra' wal Mi'rajkan. Sebab itu Nabi dia tak macam kita. Kita ni syaitan ataupun jin dia boleh masuk dalam tubuh badan kita, dan mana-mana orang yang jarang puasa, banyak makan, maka aliran darah dia mudah dilalui oleh syaitan. Sebab itu dia kata di sini, orang yang gemuk ni nafsu dia kuat. Disebabkan kerana di antaranya bila peredaran atau saluran darah dia longgar atau serupa lebuh raya, maka jin ataupun syaitan dia meresap ataupun bersarang pada diri seseorang. Banyak hadis-hadis berkenaan dengan, contohnya kenapa Nabi melarang kita, kamu jangan berdua-duaan dengan perempuan. Yang ketiga adalah syaitan katanya. Sebenarnya syaitan itu kadang-kadang ada di dalam diri kita. Malah kadang-kadang perbuatan syaitan itu sendiri telah pun meresap di dalam jiwa ataupun dalam diri seseorang. Apa bukti dia? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad
Apa? Ni bukan. Qul a'udzu birabbin nas, ujung tu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menggoda kita ni, yang merosakkan kita ni adalah di antaranya manusia. Macam kita lah. Satu lagi yang paling bahaya adalah manusia tapi berwajahkan iblis. Minal jinnati wan nas. Jin. Dia manusia tapi perangai dia serupa jin. Wal-i'azubillah. Sebab itu tuan-tuan, kita risau dalam diri kita. Tuan-tuan perasan tak akhir-akhir ini semakin ramai di kalangan, nak kata ulama ni, saya tak tahulah nak kata dilabelkan ulama ataupun ustaz, tapi dia orang ni memang kalau ceramah-ceramah, aktiviti mereka dalam YouTube, kalau saya sebut nama ni tu, tuan-tuan perasan. Dan saya rasa kalau tuan-tuan saya sebut Kelu ni, tuan-tuan pun perasan di antara orang-orang berkenaan demikian. Sehingga kan ada seorang ustaz dalam YouTube di Indonesia, dia kata puak-puak ni, dia kata adalah serupa syaitan. Kita dengar macam takkan kita nak kata manusia ni syaitan. Tapi bila dia katakan, kenapa saya katakan puak-puak ni syaitan? Sebab dia kata, apa perangai syaitan? Perangai syaitan ni yang pertama, dia tak pernah memuji benda yang baik. Walaupun ada satu ketika, ada dalam kisah, saya tak ingat dalam buku apa, lama ada cerita ni. Syaitan hantar hamba Allah di masjid. Pelik tak? Ada satu kisah, saya tak ingat dalam buku apa. Kisah dia adalah syaitan ataupun jin, dia pergi hantar hamba Allah Ta'ala pergi masjid. Kita rasa bagus juga jin ni kan. Rupa-rupanya kisahnya begini. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia sangat rajin pergi masjid. Jadi satu hari, jin nak hambat dia, nak sekat dia supaya jangan pergi berjamaah di masjid. Apa dia buat tuan-tuan? Kebetulan dia kata dalam kisah tu, sebelum masjid tu ada satu selekah. Jin ni dia petunggu kat selekah tu. Katalah orang tu naik basikal kan, atau naik motosikal. Bila sampai tang selekah tu, dia pikuih tayar motor kawan tu, terbalik jatuh. Bila jatuh, kotorlah baju. Kan? Bukan macam kita lanita kan. Dulu-dulu jalan tanah aja. Kotorlah baju dia. Kotorlah, kalau baju Melayu, kotorlah baju Melayu. Pakaian sembahyang dia tu kotor. Dia pusing balik motor dia tu, patah balik ke rumah, dia tukar baju yang lain, dia basuh-basuh badan dia, dia start balik motor, pergi balik. Sekali lagi, dia kuih, jatuh lagi orang tua tu. Balik lagi. Dia buat benda yang sama, sampai 3 kali. Kali yang keempat, dia pergi hantar orang tua tu. Sampai tang selekoh tu, dia tangkap motor tu, dia kata, kau nak pergi mana? Dia kata nak pergi masjid. Jom aku hantar, kata jin tu pula. Kali keempat tu, dia tawarkan dia nak hantar orang tua pergi masjid. Kawan tu terkejut. Sampai-sampai ke masjid, dia tanya, "Ni siapa?" Dia kata, "Aku jin." "Siapa hang hantar aku pergi masjid?" Dia kata, "Lah ni macam ni," dia kata. Sebenarnya dia kata, yang hang tadi jatuh kali pertama, kali kedua, kali ketiga, itu aku punya kerja. Dia kata, aku berharap ketika aku kuihkan motor hang jatuh kali pertama, aku ingat hang balik rumah, lecehlah kotor baju, malaslah pergi masjid. Tapi dia kata hang terbalik.
Hang tukar baju dengan segera, basuh badan, hang pergi lagi. Kali kedua aku buat macam tu, hang pergi lagi. Kali ketiga pun, hang buat pergi lagi. Hang tahu tak dia kata? Kali pertama tadi dia kata, Allah bagi tahu aku, bila aku goda hang, bila aku hambat hang pergi masjid, tapi hang patah balik. Ketika itu dia kata, Allah telah mengampunkan dosamu. Allahu Akbar. Rupanya tuan-tuan, keazaman kita pergi masjid solat berjamaah ni daripada kita melangkah. Sebab itu ada dalam satu YouTube, ada seorang syekh, ada seorang orang tua, dia nak pergi masjid. Ada satu kereta tu tawak kat dia, jom naik dengan saya. Tak mau, tak mau. Tanya kenapa tak mau? Dia kata aku rugi, dia kata. Kalau aku naik kereta hang, dia kata, aku rugi, kurang pahala aku. Sampai begitu tuan-tuan. Di zaman Rasulullah, ada seorang rumah dia yang paling jauh daripada masjid. Seorang sahabat kata, nak tak aku cadangkan kepada engkau, hang jual hang punya rumah, hang jual punya tanah, hang duduk dekat dengan Masjid Nabawi. Kan? Dia kata aku tak mau. Sebab dia kata mengurangkan pahala aku. Sampai ada orang begitu. Kita ni kadang-kadang dengar bunyi bang pun, tapi tak pi. Wal-iazubillah lah. Nampak? Kisah-kisah ni boleh menjadi motivasi kepada kita. Jadi dia kata patah balik. Hang tahu tak ketika itu Allah telah mengampunkan dosa engkau. Dosa yang kecil lah. Bukan dosa syirik, bukan dosa besar. Allah telah mengampunkan dosa engkau. Lepas tu dia kata, aku kaih kali kedua, hang patah balik. Ketika itu dia kata, hang tahu apa yang berlaku? Allah telah mengampunkan dosa anak bini engkau. Allahu Akbar. Nah, sebab itu muslimat rahimakumullah. Muslimat tak apalah, dah ada dah. Nah, pi habaq kat bini kita tu. Kita nak pi masjid ni, sembahyang Jumaat dan sebagainya, dia gosok baju kita, dia sediakan peralatan, maksudnya dia mudahkan kita untuk pi masjid. Dia dapat pahala sama. Walaupun yang pi masjid itu kita. Dia tolong bukakan pintu grill ke, ataupun kalau kereta dia tolong startkan kereta, dia tak pi pun dia dapat pahala. Sebab itu dia kata, itu aku kai hang ni kali kedua, hang patah balik, hang pi juga masjid. Ketika itu dia kata, Allah telah mengampunkan dosa keluarga engkau. Dia kata, kemudian aku kaih kali ketiga, hang patah balik dengan keazaman untuk pergi lagi solat berjamaah. Hang tahu tak? Ketika itu dosa-dosa kecil jiran tetangga engkau telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, aku kaih lagi kali keempat sekali lagi. Dia kata, ni satu kampung tu Allah ampun. Nayaku, kata jin. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. Nah, sebab itu bahawa bila di bulan bulan Ramadan ni, di antaranya ialah bahawa bila kita berpuasa, maka laluan-laluan jin atau iblis pada pembuluh darah kita tersekat, jadi sempit. Dia tak boleh lalu. Adapun orang yang kuat makan, dia gemuk, serupa lebuh raya lah pada jin dan iblis. Maka logiklah bila ulama kata di sini, bila dia kata gemuk, maka besarlah syahwatnya. Sedangkan yang dapat memadamkan syahwat adalah dengan berlapar. Apa Nabi kata kepada pemuda? Kan? Man istata'a minkumul ba'at. Wahai pemuda, sesiapa yang mampu di kalangan kamu untuk berkahwin. Niat pun ada. Tengok anak dara orang geram je tengok. Duit pun dah ada, boleh bagi makan. Jangan geram tapi kerja tetap apa pun tak ada. Minyak motor dia pun mak bapak dia yang isi. Lepas tu dia kata, bah nak kahwin lah bah. Tu kawan gatai nafsu syahwat gila. Ya. Dah dia nak menikah. Tak lagi buatnya dia goreng, dia bawa anak dara orang sebab dia nak menikah kan. Dia tak cakap tak apa. Kita ni tuan-tuan, bila anak kita kata, abah
Tak bolehlah hidup seorang-seorang ni, dia kata. Tuan-tuan nak kata apa? Ada seorang kawan saya, lagilah, baru tahun 2. Yang jumpa di universiti, baru tahun 2. Tuan-tuan nak kata apa? Dia berkata dia nak kahwin. Takkan kita nak halang. Dia tanya saya, apa saya nak buat, Ustaz? Saya kata lah ni macam ni lah. Kan? Takut saya lagi bahaya. Sebab dia pedah kata nak menikah, takut bahaya. Lah ni macam dia lah, saya kata. Awak pergi jumpa mak bapak si perempuan tu, jumpa berterus terang. Habaq kat dia. Ni, saya nak bagi tahu awak, kok awak tak tahu. Kalau awak tahu, tak apalah, baguslah. Tapi anak saya cerita bahawa dia berkawan dengan anak awak. Dan dia kata, dia pun dah kata nak menikah. Lagu mana kita ni? Anak saya belajar, anak awak pun belajar. Kalau awak bersetuju, boleh tak kita nikahkan mereka, tapi tanggungjawab kita kepada mereka, kita guide mereka ni, kita follow mereka ni, sampailah mereka habis belajar universiti, setuju tak? Maksudnya mereka menikah, tapi dari segi tanggungjawab kita, seolah-olah mereka tak menikah. Akhirnya, okay, terima kasih Ustaz. Bulan depannya saya kuliah, Alhamdulillah Ustaz, dia kata, pihak perempuan bersetuju. Nikah mereka. Alhamdulillah. Bukan susah kan? Daripada saat lagi lahir anak 2 nikah. Kan? Dengan kebebasan hari ini. Tuan-tuan, pemperasaan dulu ingat tak 1, 2, 3 bulan lepas yang mana, apa nama ni? Laman web yang dia mendedahkan. Pelajar-pelajar IPTA yang terdedah. IPTS ni sekian terlibat dengan, apa nama ni? Sugar daddy and apa nama tu? Apa daddy ni? Sugar ni. Bukan sikit tuan-tuan. Okey. Jadi, betullah bahawa untuk memadamkan syahwat adalah dengan berlapar. Orang yang banyak syahwatnya, maka banyaklah dosanya. Buat itu, buat ini. Dosa-dosa itulah yang menjadi penghalang baginya daripada Allah. Orang yang banyak dosa ni terhalang daripada kebaikan. Tuan-tuan, bubuhlah apapun, bubuhlah kuliah apapun, bubuhlah tazkirah apapun, dia buang tong sampah aja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak masuk punya. Sebab terhalang dengan dosa. Pahala ni cahaya. Sementara orang yang keras hatinya, sehingga tidak dapat menerima nasihat-nasihat. Dan sesiapa yang keras hatinya, maka dia tenggelam ke dalam lautan bahaya dunia dan perhiasannya. Dibimbangi orang yang tak mau dengar nasihat ni. Tuan-tuan, iblis ni, kalau nak kira, kes dia ni sikit je tuan. Iblis ni, yang menyebab dia masuk neraka selama-lamanya, kes dia cukup kecil kalau dibanding dengan kita. Apa kes dia? Sombong. Tak mau mendengar nasihat Allah. Allah kata usjudu li Adama. Bukan sujud sembahyang. Tuan-tuan, berdosakah kita? Sampai Nabi suruh, kalau lalu orang menghantar jenazah ke kubur, kita disunatkan bangun sebagai tanda penghormatan. Satu hari sahabat tanya, ya Rasulullah, dia kan Yahudi, jenazah yang lalu tu bukan orang Islam pun. Nabi kata, walaupun dia Yahudi, dia juga adalah manusia. Tapi kalau kita sombong macam mana? Tuan-tuan jaga, sayalah terutamanya. Kita kena, sebab itu, saya teringat balik kalau tuan-tuan puasa. Cepatnya cerah ni, habis waktu dah kan? Cepatnya cerah. Tengok cerah lampu ke cerah apa kat luar ni? Ha? Tujuh apa? Oh iya ke? Lagi 1 minit ya? Tak apalah, lepas cerita ni kita berhenti. Okey. Saya pernah cerita. Ni nak ulang balik nah. Rupa-rupanya dialog ketika seorang tuan guru. Tak apalah, aku ceritalah terus terang. Tuan guru ni lama menjadi menteri besar. Di antara menteri besar yang paling lama lah.
Sampai ada seorang orang tua tu dia kata dia ni nak mampus baru berhenti letak jawatan. Tengok-tengok kawan tu letak jawatan, lepas tu meninggal. Yang dia letak jawatan, lepas tu ambil balik jawatan. Kan? Okey, jadi pernah satu hari dia ni balik daripada satu program, jadi singgah satu masjid. Dia tak singgah di hotel. Sebab masa tu mungkin dah pukul 3, pukul 4 nak sewa hotel pun dah tanggung dah. Dia pun menginap, singgah di satu masjid, menunggu masuk waktu subuh. Jadi dia pun ni rehat-rehat apa semua tu. Tiba-tiba mungkin terlena, tengok-tengok, lah, tuan guru tak ada. Di mana tuan guru ni? Cari-cari. Kok dia sembahyang tahajud kan? Tak ada. Lepas tu, yang dia ni, dia kata, apa dia ni? Sok, di bilik air. Dia pergi tengok. Rupa-rupanya tuan-tuan, tuan guru tu pergi basuh bilik air. Basuh tandas. Basuh tandas. Lepas tu pun dia tegur. Dia tanyalah, tuan guru, dia kata, kenapa buat benda ni? Kan? Apa dia jawab tuan-tuan? Dia kata, saya buat benda ni bukan semata-mata dapatkan pahala. Tapi dia kata, aku nak menundukkan keegoan aku. Dia kata, saya nak menundukkan kesombongan saya. Dia kata, tuan guru mana ada sombong? Dia kata, hang tahu tak? Dia kata, aku adalah menteri besar. Lepas tu orang panggil aku tuan guru. Orang lain gelaran menteri besar je, tak ada gelaran tuan guru. Lepas tu dia kata, orang lain cium tangan je. Aku ni siku pun orang cium. Tuan-tuan bayang. Dia kata, aku kadang-kadang tak cukup dengan tangan orang pegang tangan cium. Dia kata, siku aku pun orang cium. Jadi dia kata, aku nak bunuh sombong ni. Aku takut saat lagi jin atau nafsu dia bisikkan dalam diri aku, hebatnya tuan guru ni. Tuan guru ni orang lain cium tangan je, tuan guru dengan siku-siku orang cium. Dia bimbang. Okey. Baru saya teringat. Ada seorang tuan guru dah meninggal dah. Tuan guru di Kedah. Dia ada pondok di Kedah. Ketika saya menghadirkan diri solat jenazah Tuan Guru Haji Abdul Latif atau Pak Teh Pangkalan Hulu. Jadi saya tak kenal dia ni. Saya tengok orang banyak kerumun, duduk dengan dia, sembang apa semua. Saya pun tanyalah. Dia kata, hang tak kenal lah. Dia kata, minta maaf aku tak kenal. Allahu Akbar, Tuan Guru apa? Dah meninggal dah pun di Kedah. Jadi bila macam tu, selepas solat jenazah tersebut, semua berarak pergi masjid, ramai. Jadi dia pun bangkit nak pergi. Jadi saya pun salam dia. Salam dia, saya cium tangan dia. Dia tarik. Saya salam dia. Dia kata, jangan cium tangan saya. Saya kata, Tuan Guru, saya cium ni sebab Tuan Guru ni dah pangkat ayah saya. Dan Tuan Guru lebih berumur daripada saya. Saya sebagai anak, saya kena hormat orang yang lebih tua. Dia kata, saya tak maaf. Nanti kalau hang cium tangan aku, iblis kata, tengok, orang lain cium tangan hang. Oh, sampai begitu tuan-tuan. Maknanya, orang-orang yang bila kita salam dia, kita cium tangan dia ni, dia orang ni nak buang perasaan supaya jangan ada terbit rasa sombong tu, cukup hebat. Sebab itu iblis ni Allah hanya suruh usjudu li Adam, bukan sujud sembahyang. Hormat. Ni aku dah jadi Adam ni. Hormatlah kat dia. Dia kata tak mau. Allah tanya dia, "Ma mana'ta an tasjuda lima khalaqtani?" Siapa engkau tak mau sujud, enggan sujud kepada apa yang aku jadikan? Apa dia jawab? Khalaqtahu min turab wa khalaqtani min nar. Aku api, dia tanah. Aku lebih mulia daripada dia. Jaga. Nah, kita contoh. Dia pengetua. Dia guru besar. Tak mau. Guru biasa bagi cadangan. Guru pula baru posting. Tuan pengetua bagi cadangan. Dia dah. Hang ni baru guru 2-3 bulan. Jaga. Kalau kita orang tua,
Hang ni muda lagi. Hang nak bagi ajar kat aku banyak makan garam pada hang. Anayah, jaga. Nah, sebab itu kita kena satu prinsip, kalau dia lebih muda pada kita, kita kena ada prinsip dia dosa kecil, aku dosa besar. Mungkin dia terus masuk syurga, aku masuk neraka. Atau hisap banyak, lambat. Dia dulu syurga, walaupun dua-dua masuk syurga, tapi dia dulu baru aku. Pasal apa? Dia dosa sikit, aku banyak. Kan? Kalau kita pula muda, dia tua, kita pusing pula. Kan? Aku muda, buat pahala baru sikit. Dia dah tua, mungkin dia banyak buat pahala. Kalau kita miskin, dia kaya, kita kata aku sedekah sikit, mungkin dia sedekah banyak, sebab dia banyak duit. Supaya boleh terbuang kita punya ego, kita punya sombong. Mudah-mudahan ada pengajaran untuk diri saya dan juga untuk kita semua, mengambil kisah daripada iblis yang mana dihumban oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan sedikit kesilapan, iaitulah dengan rasa sombong. InsyaAllah kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang antara 5 perkara pilihan orang fakir dan pilihan orang kaya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawil a'marana wa sahih asadana wa nawir qulubana binuril iman wal islam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la mitba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.